Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas DII 2E akan membentangkan MPU bertajuk Perpaduan Malaysia. Saya sendiri Syaf Syukri bin Idris. Saya Muhammad Aizam Zairi bin Muhammad Anwar. Saya Muhammad Rabain. Saya Muhammad Faiz Azman bin Ahmad. Saya Syahrizal Muhammad bin Muhammad Ridwan. Saya Muhammad Ali Ibn bin Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan tajuk perpaduan di Malaysia. Pengenalan perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka. Ia merujuk kepada semua perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang ataupun sains kemasyarakatan. Pergolakan kaum menggugat kedaulatan negara. Pada masa kini, hubungan yang harmonis sesama kaum dipandang ringan oleh sebagian besar daripada kita. Menurut Datuk Muhammad Arif Sabri Abdul Aziz, isu sensitif antara kaum dalam soal hak warna kulit, kepercayaan, agama dan budaya sering dipertikaikan. Sebagai contoh, dalam insiden seorang pengetua sekolah menengah dan penolong pengarah sebuah agensi pekerjaan yang didakwa mengeluarkan kata-kata beraut rasis, mereka didakwa menyebut pelajar Cina tidak diperlukan di negara dan boleh pulang ke Cina. Di samping menyamakan gelang keagamaan Hindu yang dipakai pelajar-pelajar India seperti rantai anjing adalah amat menyedihkan. Macam contoh macam tak diterima lah pelajar-pelajar Cina di Melayu ni. Faktor-faktor berlakunya ketidakharmonian hubungan antara kaum. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kenyataan di atas. Pertama sekali merupakan faktor sistem pendidikan yang berasingan. Faktor kedua ialah keadaan politik di negara kita, isu-isu mengenai bahasa, budaya, agama, kerakyatan dan ekonomi sering kali dijadikan isu oleh orang politik bagi tujuan tertentu. Teknik-teknik yang digunakan oleh orang politik berkenaan isu tersebut akan memberikan impak yang negatif kepada rakyat. Selain itu juga perasaan tidak puas hati di antara etnik akan wujud. Justru ini akan menyebabkan etnik-etnik berusaha untuk mempertahankan hak-hak mereka serta kesaksamaan. Proses mempertahankan hak tersebut akan merosakkan hubungan kaum kerana masing-masing mahu menjorai perjuangan mereka. Seterusnya, kesan-kesan akibat ketidakharmonian. Hubungan ketidakharmonian antara kaum akan mengakibatkan negara kita berada di dalam keadaan yang tidak stabil. Hal ini akan mendorong kepada pergaduhan atau perlingkaran antara kaum. Keadaan yang tidak stabil ini akan membimbangkan para pelabur. Yang kedua, kemerosotan ekonomi akan melambatkan proses perkembangan dan kemajuan negara kerana kehidupan rakyat yang derita akibat kenaikan harga barang secara mendatar dan mengunduran teknologi kerana tiada sumbangan modal daripada para pelabur di dalam maupun di luar negara. Akhir sekali, malahan taraf hidup penduduk akan menjadi rendah akibat ketiadaan peluang pekerjaan. Oleh yang demikian, perpaduan di kalangan rakyat menjadi salah satu faktor penting dalam penyejaan ekonomi negara. Seterusnya ialah menjejaskan imej negara. Bagi sebuah negara yang tidak aman, ia akan menjadi tajuk perbualan di peringkat global. Imej negara terjejas dan keadaan ini menjadi buruk apabila kita akan ditolak sama sekali untuk mengadakan kerjasama dengan negara-negara maju yang lain. Lepas itu, negara akan menjadi mundur sementara negara-negara yang tidak mengalami pergolakan kaum akan mencapai kejayaan secara berterusan. Tanpa keamanan, negara tersebut sukar untuk melakukan sesuatu yang dapat membanggakan maupun menarik perhatian negara lain. Sebaliknya, jika perpaduan dan hubungan harmonis wujud antara rakyat, ia adalah simbol kejayaan di peringkat global. Dengan ini, sesebuah negara tersebut bukan saja akan disegani oleh negara lain, malah akan menjadi model dan rujukan kepada negara yang lain. Assalamualaikum. Seterusnya, langkah-langkah bagi mengatasi ketidakharmonian antara kaum. Sepanjang sejarah selepas kemerdekaan, isu bagi mewujudkan hubungan harmoni antara kaum telah menjadi isu yang tidak ada noktah.
Kerajaan telah mewujudkan pelbagai dasar ke arah pembentukan integrasi nasional. Ini juga diwujudkan untuk mempertingkatkan penglibatan kaum Bumiputera dalam bidang perniagaan dan perusahaan sebagai usaha untuk membasmi perasaan tidak puasa dalam masyarakat antara kaum. Itu saja. Okey, seterusnya ialah faktor-faktor yang membawa kepada perpaduan dan kemasyarakatan di Malaysia. Oleh itu, Malaysia merupakan negara yang sedang membangunkan bukan sahaja dari bidang pertanian, perindustrian, sukan dan lain-lain. Malaysia dikategorikan sebagai negara yang istimewa kerana mempunyai pelbagai kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India dan sebagainya. Perkembangan negara yang besar beserta dengan keadaan yang keistimewaan ini membolehkan negara Malaysia dulu sama rendah berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain seperti Amerika Syarikat, Jepun, China termasuklah negara jiran Singapura. Tanpa itu, kejayaan negara Malaysia mengekal perpaduan masyarakat yang membilang kaum sejak merdeka. Hingga kini amat menganggungkan usaha Malaysia dalam menyatukan masyarakat membilang kaum yang tidak membuahkan hasilnya tanpa pengangan dan konsep dan gagasan Salam Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Oke, seterusnya sosial masyarakat. Sebagai negara moden yang melakar masa depan lebih dinamik dan berusaha memposisikan diri sebagai negara maju, cabaran berterusan dalam arus globalisasi dan pasca kemodenan menjadi relatif perlu ditandangi sebaik mungkin. Kedua, ini termasuk ancaman pelbagai krisis berbentuk penindasan dari segi ekonomi, politik dan sosial, serta isu berkaitan pencabulan hak kemanusiaan sekiranya tidak diatasi dengan baik dan berhema, ia akan menjadi halangan kepada proses pembinaan keharmonian dan perpaduan rakyat. Seterusnya ialah nilai itu perlu digarap dengan menjadikan Islam sebagai kayu ukur utama mendukung ejen perpaduan nasional dalam konteks Malaysia. Selain melihat sifat Islam sebagai rahmatan alamin atau rahmah seluruh alam, ciri agama bersifat sejagat sebenarnya amat penting dalam memastikan umat Islam kekal menerajui usaha baik ini. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai penganut agama dan mengamalkan budaya berbeza, sifat kebersamaan serta cintakan keharmonian dan keamanan perlu ada bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional. Kesimpulannya ialah perpaduan kaum di Malaysia adalah penting untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran negara melalui pendidikan, sambutan bersama festival, dasar kerajaan yang eksklusif dan dialog antara kaum. Perpaduan kaum boleh dipupuk dan dikekalkan. Sekian, terima kasih.